Assalamualaikum. Apa khabar semua murid-murid hari ini? Cikgu harap semuanya sentiasa sihat, jaga kesihatan walaupun berada di rumah. Okey, hari ini bersama dengan Cikgu Syu lagi untuk mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 1. Okey, pada minggu lepas cikgu dah ceritakan mengenai penyakit apa yang disebabkan oleh kuman. Jadi, untuk minggu ni, tajuk kita adalah mengenai elak penyakit. Jadi, kita akan mengetahui bagaimana kita nak elakkan daripada dapat penyakit yang disebabkan oleh kuman. Okey, jom bersama dengan cikgu. Okey murid-murid, mari kita lihat dulu apa yang murid akan dapat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk hari ini murid akan dapat menyatakan cara untuk menjaga kesihatan untuk kita mengelak daripada terkena sebarang penyakit. Okey, untuk aktiviti pula, apa yang aktiviti murid akan laksanakan untuk pembelajaran hari ini? Yang pertama, murid akan membaca dialog perbualan yang terdapat dalam buku teks pada muka surat 85. Kemudian aktiviti yang kedua, murid akan membaca dan memahami cara untuk menjaga kesihatan bagi mengelak daripada sebarang penyakit. Kemudian aktiviti yang ketiga kita akan menjawab kuis pengukuhan yang akan diberikan oleh cikgu nanti. Okey murid-murid, mari kita teruskan dulu kepada aktiviti pertama kita iaitu kita akan membaca dialog perbualan. Jadi, murid-murid bolehlah rujuk dalam buku teks pada muka surat 85. Okey, murid-murid boleh baca bersama dengan cikgu. Okey, kita tengok pada cerita yang ada dalam buku teks ini. Okey, Hanis dimasukkan ke ward hospital. Sebab apa Hanis ini dimasukkan ke dalam ward hospital? Mari kita baca dialog yang diberikan. Hanis sakit apa? Okey, jawab Hanis, saya sakit perut. Okey, ibu Hanis menjawab, dia diserang cirit-birit kerana keracunan makanan. Okey, jadi kawan-kawan dia pun kata semoga cepat sembuh. Okey, jadi Hanis ni dimasukkan ke dalam ward hospital kerana keracunan makanan. Dia diserang cirit-berit. Jadi, keracunan makanan ni sangat bahaya dalam tubuh badan kita kalau tidak dirawat dengan awal. Tapi bagaimana kita nak tahu tanda-tanda awal kita terkena keracunan makanan? Okey, mari kita lihat. Okey murid-murid, mari kita lihat apa tanda-tanda apabila berlaku keracunan dalam tubuh badan kita. Okey, murid-murid boleh rujuk kepada gambar yang cikgu sertakan sekali ini. Okey, tengok pada gambar pertama. Okey, pada budak lelaki ni dia sedang pegang perut. Agak-agak apa yang berlaku pada budak lelaki ini? Dia terkena cirit-birit. Jadi sebab itulah dia mengerang kesakitan sambil memegang perutnya. Kemudian tanda keracunan yang kedua adalah apa ni? Di atas kepala dia tu macam ada benda ataupun kain yang untuk demah dahi dia. Dan dia kemam termometer. Jadi murid ini, budak lelaki ini mengalami demam. Kemudian yang ketiga, budak perempuan ni mengalami apa? Dia pegang perut juga. Kalau pegang perut macam ni, dia sakit perut. Okey, kemudian yang keempat, ni kita dah terang-terang tahu sebab apa? Ini adalah muntah. Kemudian dan yang kelima tandanya adalah lawyer. Jadi kelima-lima tanda ini adalah merupakan tanda-tanda awal keracunan makanan. Jadi kalau murid terkena ataupun mendapat tanda-tanda seperti ini, cepat-cepat pergi klinik ataupun hospital sebab keracunan makanan ini sangat bahaya dalam tubuh badan kita. Okey murid-murid, sekarang kita lihat apa punca berlaku keracunan makanan. Sebenarnya keracunan makanan ni ada punca dia bila kita dapat penyakit keracunan makanan. Jadi kita boleh lihat dalam gambar yang cikgu dah sertakan ini. Pada gambar yang pertama kita boleh lihat bagaimana makanan yang terdedah ini dicemar oleh kuman yang berbahaya. Jadi kalau makanan terdedah macam ni, kalau dihinggapi oleh lalat ataupun serangga lain, jangan makan sebab serangga ataupun lalat biasanya dia membawa penyakit ataupun kuman penyakit. Jadi jangan makan makanan yang telah terdedah. Okey, kemudian yang kedua, kita boleh tengok tercemar oleh bahan asing seperti cebisan kaca, paku, batu ataupun rambut dan lain-lain. Sebab apa? Sebab pada permukaan ataupun cebisan seperti barang-barang seperti ini biasanya terdedah dengan
kuman. Jadi bila kita terpegang benda ni, biasanya kalau kita tak basuh tangan ataupun mandi selepas itu, kita mudah untuk dapat keracunan makanan. Okey, kemudian yang ketiga kita boleh lihat mengandungi toksik atau racun semula jadi seperti yang terkandung pada sesetengah jenis kulat, cendawan ataupun makanan laut dan sebagainya. Biasanya makanan laut ataupun kulat cendawan, kita biasa makan kan benda tu. Biasanya benda-benda seperti itu terdedah dengan kuman. Jadi, bagi memastikan supaya kita tidak terkena keracunan makanan, kita perlu basuh dengan bersih ataupun bersihkan dahulu makanan seperti ini sebab supaya kuman dapat lari ataupun mati, sebab supaya tubuh badan kita tidak dijangkiti oleh kuman yang menyebabkan keracunan makanan. Okey, kemudian yang keempat kita boleh lihat tercemar oleh bahan-bahan kimia seperti racun serangga, deterjen, pencuci pakaian, cat dan sebagainya. Biasanya barang-barang seperti ini juga boleh terdedah kepada kuman yang menyebabkan keracunan makanan. Jadi murid-murid kena hati apabila menggunakan barang-barang seperti ini. Okey murid-murid, kita dah habis aktiviti pertama tadi iaitu kita membaca dialog perbualan dalam buku teks. Kemudian kita ketahui apa tanda-tanda keracunan makanan dan punca berlakunya keracunan makanan. Okey, jadi kita teruskan kepada aktiviti yang kedua kita iaitu kita akan mengetahui cara untuk menjaga kebersihan supaya dapat elak daripada penyakit berbahaya. Okey murid-murid, soalan cikgu, bagaimana kita nak menjaga kebersihan supaya kita dapat elak daripada penyakit? Murid-murid tahu tak bagaimana kita nak jaga kebersihan badan kita supaya kita jarang dapat penyakit yang berbahaya seperti tadilah keracunan makanan, seperti demam seselma, batuk, yang seperti kita belajar pada minggu lepas, penyakit yang disebabkan oleh kuman. Jadi kalau murid-murid tahu, boleh tak ceritakan dengan cikgu bagaimana kita nak menjaga kebersihan? Okey murid-murid, bolehlah perhatikan dalam buku teks murid pada muka surat 85. Di bawah itu ada 4 cara untuk kita jaga kebersihan supaya dapat mengelak daripada penyakit. Apa yang perlu kita buat? Okey, kita lihat satu persatu yang diberikan. Okey, yang pertama kita perlu cuci tangan sebelum dan selepas makan. Ini adalah rutin yang sangat penting apabila sebelum dan selepas kita makan. Sebab apa? Sebelum makan terdapat kuman yang berbahaya pada tangan kita. Jadi kita perlu amalkan 7 langkah untuk membersihkan tangan. Kemudian selepas makan juga kita perlu basuh supaya tidak terdapat kotoran-kotoran yang berada di tangan kita. Kemudian yang kedua, cara untuk menjaga kebersihan lagi adalah kita perlu tutup mulut apabila kita batuk. Murid-murid tahu kan, melalui batuk kuman boleh tersebar melalui udara. Jadi, apa yang perlu kita buat apabila kita batuk, kita perlu tutup mulut dengan kain ataupun sesuatu yang boleh ditutup semasa kita batuk. Kemudian yang ketiga, kita perlu mandi setiap hari. Berapa kali kita nak mandi setiap hari? Sekurang-kurangnya murid perlu mandi 3 kali sehari iaitu pagi, tengah hari dan malam. Sebab apa? Kita tidak tahu pada badan kita ni ada kuman apa. Jadi melalui apabila kita mandi setiap hari, kuman boleh mati sebab sabun yang kita gunakan itu boleh menyahkan kuman yang berada di badan kita. Yang keempat, apa perlu kita buat untuk jaga kebersihan? Kita perlu gunakan sapu tangan apabila kita bersin. Sama juga dengan situasi batuk tadi. Bila kita batuk ataupun bersin, kita perlu gunakan sapu tangan supaya kuman yang terdapat pada hingus tu ataupun batuk tidak tersebar di udara. Kalau tidak, orang lain boleh mendapat jangkitan yang sama daripada tubuh badan kita. Jadi kita perlu elakkan benda ini berlaku. Bagaimana? Kita perlu gunakan sapu tangan ataupun tutup dengan kain apabila kita batuk ataupun bersin nanti. Okey murid-murid, kita dah habis 2 aktiviti kita hari ini. Jadi kita teruskan kepada aktiviti yang ketiga kita iaitu murid perlu jawab kuis pengukuhan yang diberikan oleh cikgu. Nanti cikgu akan berikan kuis pengukuhan kepada murid. Jadi jawablah dengan
baik dan cemerlang. Jadi itu adalah tugasan untuk hari ini bagi tajuk elakkan penyakit. Jadi, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap murid dapat memanfaatkan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi, semoga kita jumpa lagi untuk hari dan waktu yang lain yang cikgu akan maklumkan kemudian. Semoga murid kekal sihat, jaga kesihatan, laksanalah tugasan PTPR dengan baik. Ingat, cikgu sayang kamu. Bye. Assalamualaikum.